Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Melayu dan Islam berpisah tiada. Penyatuan Melayu dan Islam dimulakan dengan langkah berani dan wajib diteruskan dengan langkah yang lebih berani. Sekali melangkah, pantang berundur. Inilah sumpah Melayu. Lebih berani berkorban demi menegakkan jati diri. Bak kata Sayyidina Ali, halaka umru'u lam ya'rif qadrahu. Celakalah orang yang tidak mengenal jati diri. Ayuh, bersama saya menghayati sebuah pidato yang bertajuk Jati Diri Melayu dan Islam. Sekalum penghargaan buat Tuan Pengerusi yang beriman, barisan panel hakim, saudara dan saudari, seia sekata, serta seluruh warga bangsa. Menurut Kamus Dewan Bahasa, jati diri memberi arti sifat atau ciri yang unik. Maka, saya cuba membedah tentang jati diri Melayu dan Islam dengan melalui 3 fasal cerita yang berbeza. Pertama, jiwa pahlawan. Demi kerukunan bangsa, demi falsafah Melayu, pantang derhaka dan demi kesetiaan yang tak berbelah bagi, Hang Tuah sanggup berkorbankan sebuah cinta. Cinta terhadap saudaranya Han Jebak. Han Jebak tak kurang sedikit pun hebat. Demi melunaskan cita-cita saudaranya, sanggup melepaskan keris Tamin Sari hingga terpacak di bumbung istana agar mati di atas pangkuan saudara Han Tuah. Saudara, ayat-ayat ini menjadi azimat bagi bangsa Melayu hatta terpancar dalam sebuah filem Mak Kilau dengan kata-kata yang masih melekat di telinga. Aku hamba yang esa, yang sujud pada yang satu. Allah Maha mendengar. Sebagai pendatang, jagalah adab. Saudara, nilai sebenar mengajar kita tentang siapa pun kita, sekecil mana kerjaya kita, dari rakyat biasa hatta kemoncak kepimpinan negara, bahawa hidup pahlawan bukan kerana nyawa, bukan kerana nama, bukan kerana harta dan bukan kerana tahta, tetapi falsafah hidup dan janji setia yang wajib menjunjung kedaratan bangsa setinggi nyawa, meskipun nyawa tercerai badan, dan wajib membela saudaranya meskipun nama tak dikenal orang. Saudara, kedua, nyawa demi kedaulatan. Mungkin anda tahu bahawa jati diri itu soal hati. Hati yang tak dapat dimungkiri dengan hakikat sejati. Kita sebagai anak watan mempunyai hak untuk mempertahankan dan memartabatkan pusaka yang telah diwariskan. Ad-daruriyat al-khams adalah amanah yang diberikan agar menjunjung setinggi nyawa. Tapi saudara, apa terjadi akibat pembela jati diri? 13 Ogos 1954, gugurnya Tuan Guru Haji Sulong, seorang putera terbaik bangsa yang memperjuangkan dengan sejujurnya kerana Allah, yang bersuara demi keadilan, menuntut 7 perkara asas sebagai hak asasi seorang manusia. Apa salahnya? Tuntutan itu tentang bahasa, pendidikan, ekonomi, mahkamah syariah. Tuntutan itu bersuara dengan pena. Akhirnya dihadiahkan dengan kematian tanpa tanah perkuburan, menjadi legenda sebut-sebutan hingga ke saat ini. Maka benar kata Buya Hamka, umur badan terbatas, umur batu nisan lebih panjang dari umur badan, umur jasa dan kenangan lebih panjang dari umur batu nisan. Saudara, ketiga, jangan mudah lupa. Dr. Abdul Rahman Dewani di dalam bukunya Patani di Era Perubahan dan Pembangunan Bangsa, beliau membuat kesimpulan bahawa seorang orientalis barat berkata, jika ingin menghancurkan suatu umat dan bangsa,
hancurkanlah watak seorang, 3 golongan orang. Pertama, hancurkanlah peranan ibu sebagai pendidikan bangsa. Hancurkanlah peranan orang guru sebagai pendidikan negara. Hancurkanlah peranan ulama sebagai contoh tauladan. Tahukah anda, watak-watak manusia tersebut itu penting. Mereka sebagai sendi penyambung lidah bangsa, sebagai sendi pengikat amanah agama. Seandainya kehilangan fungsinya, bak kata pantun Melayu, sendi bangsa adalah budi. Runtuh budi, runtuhlah bangsa. Maka jati diri akan terpahak di mana? Hidup seorang setangkai tak lagi sebau, sekandang tak lagi sebulu. Kesudahannya adalah penyesalan. Itulah jika jati diri adalah sebuah tunjang, maka bela dah dan mempertahankanlah dinding itu. Inilah saudara, dalam membela jati diri Islam untuk membangkitkan Melayu. Saudara, akhir ini saya ingin berpesan bahawa kita mempunyai sejarah yang panjang dalam membina tamadun yang lama. Gugur berapa seorang pahlawan demi menegakkan jati diri kita, demi memartabatkan maruah bangsa kita, demi mempersatukan kesatuan kita. Maka baca dan bacalah ayat-ayat yang tersirat dalam jati diri kita. Kerana di dalamnya meletak darjah manusia pada tempat yang sepatutnya. Sekian, terima kasih.